Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 23 Februari 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Bekas pengerusi Goldman Sachs Asia Selatan Tim Leissner mendedahkan pertemuan antara bekas CEO Goldman, Lloyd Blankfein dan Najib Razak pada 2009 sememangnya mempunyai agenda. Sebagai balasan kepada perniagaan lumayan berkaitan 1MDB, peluang kerja juga dijamin untuk 3 anak Najib di bank pelaburan multinasional itu. Leissner memberi keterangan tersebut kepada juri di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York pada hari kedua perbicaraan. Dia merupakan saksi penting dalam perbicaraan jenayah bekas eksekutif Goldman Roger Ng. Ng didakwa mengaut $35 juta atau 146 juta ringgit sebagai sogokan rahsia dalam apa yang dikatakan rompakan berbilion dolar wang pelaburan 1MDB milik negara. Ng, bekas ketua perbankan pelaburan Goldman di Malaysia, merupakan satu-satunya bekas pegawai bank itu yang dituduh di mahkamah dalam skandal 1MDB. Memetik laporan Bloomberg, Leissner berkata bahawa Ng memberitahunya Najib akan datang ke New York untuk melawat anak-anaknya untuk cuti hari kesyukuran. Dia turut memberitahu bahawa ahli perniagaan Malaysia, Jolo, merasakan adalah bagus jika Blankfein dan Najib dapat bertemu sebagai cara untuk memperkenalkan perjanjian bond bagi 1MDB. Tambah Leissner, selain bertemu Jolo, Ng juga memberitahu yang dia bertemu dengan anak-anak Najib. Leissner berkata dia telah membantu anak perempuan Najib mendapatkan kerja di Syarikat Pelaburan Amerika Syarikat TPG. Untuk rekod, Leissner pada 2018 mengaku bersalah atas tuduhan yang sama dan bersetuju untuk bekerjasama dengan siasatan kerajaan. Baik, sementara itu Najib menjelaskan bahawa anak-anaknya tidak pernah bekerja di Goldman Sachs. Katanya laporan media tempatan memberikan bayangan dia disogok oleh Goldman Sachs dengan tawaran kerja untuk anak-anaknya di bank pelaburan Amerika Syarikat itu. Menulis di Facebook, Najib berkata anak-anaknya tidak pernah menerima tawaran pekerjaan seperti yang didakwa Leissner itu. Berdasarkan transkrip mahkamah, Leissner tidak menyatakan bahawa 3 anak Najib mendapat pekerjaan dengan Goldman Sachs. Bagaimanapun, Najib mengakui bahawa Leissner memperkenalkan anak perempuannya, Nuriana Najwa, kepada syarikat pelaburan TPG Capital di Hong Kong. Nuriana kemudian kata Najib bertugas sebagai seorang pegawai perhubungan pelabur selama setahun. Untuk rekod, Nuriana merupakan satu-satunya anak Najib yang disebut dalam transkrip mahkamah bagi perbicaraan kes 1MDB di New York. Dr. Mahathir Mohamad hari ini mendakwa dia tidak mempunyai kroni seperti yang didakwa seteru politiknya Najib Razak. Ini selepas Najib mendakwa bekas Perdana Menteri itu pernah beberapa kali menarik sokongan terhadapnya sebelum ini kerana tidak menjaga kroninya. Saya tak payah Najib nak jaga kroni saya. Kalau saya ada kroni, saya boleh jaga kroni saya. Saya tak ada kroni. Saya ada orang yang berkebolehan. Saya tak tolong orang yang tak ada kebolehan. Umpamanya kalau kerajaan mempunyai modal 1 million nak bagi kepada orang, kalau kita bagi kepada orang yang tak ada kebolehan, 1 million itu akan hilang. Semalam Najib menjawab surat kedua Dr. Mahathir kepada pengundi Johor dengan mengatakan bekas Perdana Menteri itu sering memberi tekanan kepadanya untuk memberikan projek kepada kroninya ketika dia menjadi Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pejuang turut menafikan anaknya diberikan sebarang projek ketika dia menjadi Perdana Menteri keempat dan ketujuh seperti yang didakwa Najib. Show the evidence. Seperti mana kita show evidence in the court, Najib menyelewengkan duit kerajaan. Saya nak tengok documentary proof that my children have got bilion-bilion ringgit seperti yang didakwa oleh Najib. Ini cuma tuduhan palsu Najib. Tetapi ini
bukanlah sesuatu yang asing daripada Najib. Dia memang cakap bohong. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menempelak Muhyiddin Yassin yang didakwanya takut untuk bersumpah laknat. Kenyataan itu dibuat selepas bekas Perdana Menteri itu mendakwa Zahid pernah meminta pertolongannya berhubung perbicaraan kesnya di mahkamah. Dalam hantarannya di Facebook, Zahid berkata sumpah laknat merupakan cara segera untuk dia mempertahankan diri daripada tuduhan berkenaan ketika PRN Johor semakin dekat. Beliau menyifatkan keengganan Muhyiddin menyahut cabaran itu sebagai membuktikan tuduhan fitnah tersebut. Hantaran itu merupakan respon terhadap kenyataan Presiden Bersatu itu yang menolak cabaran sumpah laknat Zahid berhubung tuduhan yang dibuatnya. Cabaran sumpah laknat itu dibuat selepas Muhyiddin mendakwa selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri, Zahid menemuinya dengan membawa timbunan fail untuk meminta campur tangan dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Dalam sidang medianya semalam, selepas mesyuarat Majlis Pemulihan Negara, Muhyiddin menegaskan dia bercakap benar berhubung dakwaannya itu. Mursyidul Ampas Hashim Jassim menyeru kepimpinan parti itu dan UMNO supaya berhenti menyerang sesama sendiri pada PRN Johor. Hashim berharap semangat muafakat nasional yang terbina sebelum ini dipertahankan demi kepentingan ummah. Bercakap kepada Malaysia Kini, Hashim berkata, pertembungan 3 penjuru di Johor tidak dapat dielakkan, namun luka lama di antara kedua-dua parti perlu dilupakan demi perpaduan di masa hadapan. Pada 28 Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengumpamakan UMNO seperti itik patah kaki yang mahu berenang sendiri setelah sembuh. Hadi berkata demikian ketika mengulas tindakan UMNO yang memutuskan kerjasama dengan Bersatu serta Jalan Sukan Muafakat Nasional yang dirintis selepas pilihan raya umum lalu. Kenyataan itik patah kaki itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati pemimpin UMNO, terutama Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Hashim mengingatkan pemimpin UMNO dan PAS supaya sedar bahawa musuh utama mereka adalah Pakatan Harapan. Sumbangan itu katanya PRN Johor perlu dianggap sebagai pertandingan adik-beradik yang tidak perlu membawa kepada permusuhan. Polis menyiasat timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang P. Ramasamy susulan kenyataannya yang didakwa mendatangkan rasa tidak puas hati pelbagai pihak. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Abdul Jalil Hassan berkata, pihaknya menerima laporan berkait hantaran Facebook Ramasamy yang bertarikh 13 Februari lalu. Dalam kenyataannya, Abdul Jalil berkata, setakat 23 Februari, sebanyak 6 laporan polis diterima berhubung tulisan Ramasamy itu. Ramasamy disiasat kerana mengaitkan pihak berkuasa agama Perlis dengan istilah pengislaman unilateral, penculikan, manipulasi, paksaan dan ancaman dalam mengulas isu hak penjagaan anak-anak Low Siew Hong. Tambah Abdul Jalil, siasatan terhadap Ramasamy itu dijalankan mengikut Seksyen 505C dan Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Antaranya ia bagi kesalahan mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum. Dalam pada itu, PDRM menasihati orang ramai agar cakna dan prihatin terhadap isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.